Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Ada shadow ban berterusan, ramai kena. Dan pastikan anda sertai Telegram saya, iaitu Regi Jesse Ritaudin. Jadi topik jom bicara hari ini ialah kerajaan tidak stabil. Biar saya jelaskan ya. Ianya sebenarnya tanda soal lah, bukannya satu kenyataan. Okey, sejak kalau korang perhatilah ucapan-ucapan yang disajikan pada Kongres PKR ya, ucapannya tema dia dua je. Satu, dia fitnah tuding jari kat pembangkang, khususnya PAS. Satu lagi, dia cuba nak yakinkan orang bahawa PM masih popular dan kerajaan stabil. Okey, dua ni saya dapat tangkap lah dari sudut what they say, the spirit of the Congress, jiwa Kongres itu yang saya dapat cerap. Okey. Jadi mengapa saya katakan demikian? Kalau contohnya kita dengar ucapan Anwar, dia cuba justifikasi, walaupun mengarut ya. Kalau anda nak tahu mengapa saya kata mengarut, anda boleh scroll ke bawah Facebook Regi Jesse Ritaudin. Live yang saya lakukan sebentar tadi saya dah jelaskan, iaitu mengarut dia perlukan reformasi ni jangan tergesa-gesa. 20 tahun Anwar tergesa-gesa nak jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi Perdana Menteri, reformasi yang benda-benda yang tak sampai 10 minit nak umumkan, dia kata jangan tergesa-gesa. Ada pula delegasi PKR seorang tu minta beri Anwar 2 penggal untuk lakukan perubahan. Memang mengarut lah. Okay. So nampaknya mereka sebenarnya sudah cemas, ataupun saya rasakan mereka sudah cemas. We get the feeling that mereka sudah cemas dengan reality semasa, iaitu kegagalan mereka untuk melakukan perubahan dan keadaan ekonomi yang teruk, mata wang teruk dan sebagainya. So kita boleh lihat there is a emergency situation yang mereka tak nak sebut, tapi mereka sebaliknya cuba yakinkan orang ramai bahawa mereka ni berada di landasan betul. Ada sebab mereka tak lakukan ini, tak lakukan itu. So mereka cuba justifikasi ya. Justifikasi sekarang perlu masa, jangan tergesa-gesa. Kalau masa Ismail Sabri, masa Muhyiddin dulu, walaupun berdepan COVID, contohnya masa Muhyiddin dulu, semuanya tak betul. Semuanya dia nak result cepat. Kalau tak ada, maknanya Muhyiddin dah gagal, kerajaan dah gagal. Mata wang yang sebenarnya jauh lebih stabil berbanding sekarang, oh kerajaan tak reti buat kerja. Masa tu mereka nak Perdana Menteri lakukan semuanya tergesa-gesa. Kini dia cuba beri alasan, justifikasi mengapa keadaan teruk, tetapi tanpa menyentuh tahap teruknya keadaan yang kita alami sekarang. Dia memberi justifikasi, oh benda perubahan ni jangan tergesa-gesa. Anyway, that is the antara perkara-perkara yang dinyatakan. Kemudian babak populariti Anwar kata kena rujuk 32 juta. Sedangkan kaedah statistik, bila orang buat tinjauan, tak pernah orang rujuk semua population. Dalam statistik kita kata seluruhnya adalah populasi, tapi kita ambil sampel yang difikirkan boleh mewakili populasi. Dulu-dulu mereka buat tinjauan semuanya, mereka akan petik tinjauan sini, tinjauan sana, orang-orang mereka semuanya okey, halal, boleh terima. Sekarang ni bila tidak menyebelahi Anwar, oh kena tanya 32 juta. Kalau begitulah hujah Anwar ya, sebab Merdeka Center hanya 1,200 respondennya, tak cukup, kena rujuk 32 juta. Saya sarankan Anwar rujuk pilihan raya 6 negeri lah. Itu pun berjuta-juta. Itu pun referendum menentang kerajaan.
Saya sarankan Anwar rujuk pilihan raya 6 negeri, campur semua PRK yang telah berlaku dan rujuk tahap pengaliran undi keluar daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu referendum lah. Jadi itu sebenarnya mungkin dapat meyakinkan Anwar bahawa hasil tinjauan Merdeka Center tu bukannya mengarut, boleh dipercayai. Cuma ia lebih teruk daripada apa yang dilaporkan oleh Merdeka Center. Itu pandangan saya. So nampaknya mereka tidak boleh terima kenyataan. Mereka seperti yang saya katakan dah tenggelam dalam atau lemas dalam halusinasi. Mereka percaya mereka masih popular. Mereka percaya rakyat akan percayakan hujah-hujah alasan-alasan mereka. Mereka begitu percaya benda yang mengarut. Okay. So itulah ya, they are defensive. Kemudian Rafizi pula kata tak ada orang pula yang percaya Anwar akan jadi PM, tak ada tinjauan dan sebagainya. Actually benda tu tak ada sangkut paut. Hujah Rafizi ni tak masuk akal. Babak siapa nak jadi PM versus pencapaian PM adalah dua tinjauan yang berbeza. Dan itu pun memang tak ada orang jangka Anwar akan jadi PM sebab Anwar tidak pernah ada sokongan majoriti. Itu hakikatnya. Ya, selepas PRU 15 sebagai contoh, Anwar tidak ada majoriti. Ya, tetapi dia sebenarnya tidak disokong majoriti dalam Barisan Nasional dan ada akuan bersumpah yang telah diserahkan oleh Perikatan Nasional ke istana yang membuktikan perkara ni. Akuan bersumpah oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Sabah dan Sarawak pula, especially Sarawak, dan isytihar mereka akan sokong Perikatan Nasional. Tetapi apabila Zahid Hamidi menulis dalam warkah maklumat yang tidak tepat, iaitu 30 MPBN sokong Anwar, itu tidak betul ya. Itu satu palsu. Itu palsu. Sebenarnya sudah ada mesyuarat malam sebelum itu dan sudah diputuskan mereka tidak akan sokong Anwar. Jadi atas benda kejadian aneh itu, maka Sabah Sarawak pun kalau begitu, kalau Anwar dah nak jadi kerajaan, kita sokong je lah, sebab kita nak duduk dalam kerajaan. Dengan cara tu Anwar naik sebagai Perdana Menteri. So anyway, Rafizi argument dia ni tak boleh pakai sebab dia cerita berkenaan dengan tak ada siapa yang jangka atau buat tinjauan dan sebagainya yang Anwar akan jadi Perdana Menteri. Excuse me, itu berbeza. Kita sekarang cerita babak siapa excuse me siapa pencapaian Perdana Menteri. So ia buruk dan mereka nampaknya cuba alihkan perhatian kepada benda-benda yang tak masuk akal untuk cuba beri persepsi bahawa there is nothing wrong. So tahap kecemasan mereka dan sentiasa melafazkan bahawa kerajaan ni stabil, kita ada 2/3, kerajaan ni stabil, kita ada 2/3, adalah tingkah laku orang yang dah cemas. Masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri selama 22 tahun, 22 tahun lah, pernah tak dengar Tun Mahathir kata kita adalah stabil, saya ada majoriti 2/3, saya ada majoriti 2/3 hari demi hari? Saya tak boleh nak kira berapa kali dah dalam setahun sahaja Anwar jadi Perdana Menteri, asyik nak yakinkan rakyat bahawa mereka stabil, ada sokongan majoriti 2/3. Seolah-olah sebenarnya mereka bukan nak yakinkan rakyat, mereka sebenarnya cuba yakinkan diri sendiri. Adakah ini gara-gara ada perkara yang sedang berlaku dalam UMNO? Ya, itu saya tak tahulah. Ya, ada perkembangan, cuma saya pernah masuk berhubung perkembangan itu. Jika saya fikirkan dalam masa terdekat perlu, saya akan masuk sekali lagi. Tetapi itu sahajalah, ada perkembangan. Ya, saya tak harapkan apa-apa daripada MP UMNO ni. I don't expect anything from them. Tapi menurut banyak sumber ada perkembangan lah, ada sesuatu sedang berlaku. So why cemas? Why kena sebut pasal stabil 2/3 jika anda sudah benar-benar stabil? Kenapa
nak cuba elak hakikat bahawa populariti Anwar, populariti kerajaan ni adalah teruk, ya. Dan saya ingat lagi, saya terbaca kenyataan Saifuddin Nasution. Dia kata belah-belah sana dia cerita berkenaan dengan Muhyiddin, perhimpunan depa asyik cerita berkenaan dengan Muhyiddin tak nak pertahan jawatan ke nak pertahan jawatan. Dia kata belah PKR dia cerita hal rakyat. Cerita hal rakyat apa? Han duk cerita pasal PAS, pasal fitnah macam Anwar fitnah. Dia kata ada haji, ada ustaz, ya, main isu perkauman, tapi dia ni tak berani sebut siapa. Anwar perlu sebut ustaz mana, haji mana, dia buat kenyataan apa kesalahan dia, adakah sudah diambil tindakan, ya. Benda tu je duk sebut. Dan Saifuddin dalam pada cuba yakinkan bahawa PKR sedang perjuangkan isu rakyat dalam kongres itu, dia sebenarnya sentuh isu Muhyiddin. So bila sentuh isu Muhyiddin, kau sebenarnya bukan sentuh isu rakyat, kau ni jaga tepikan orang. So saya lihat macam PKR juga tergugat dengan tindakan Muhyiddin yang tiba-tiba selepas sehari mengumumkan dia tidak ingin pertahankan jawatan presiden, dia umumkan pula dia akan pertahankan jawatan presiden. So PKR nampak tergugat, DAP pun keluar kenyataan nampak tergugat, ya. Amanah pun keluar kenyataan nampak tergugat. Nampaknya mereka tergugat dengan keputusan Muhyiddin untuk kekal sebagai Presiden Bersatu dan pertahankan jawatan Presiden pada pemilihan akan datang. Mengapa begitu tergugat? So something is fishy. Daripada apa yang saya lihat dalam perhimpunan ini, PKR ini, kenyataan-kenyataan, tingkah laku, nada perwakilan dan the spirit of the assembly ataupun jiwa assembly tersebut, saya dapat rasakan ada tahap kecemasan yang tinggi. Barangkali mereka takutkan sesuatu. Adakah mereka takutkan akan berlaku langkah? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat, mereka cuba yakinkan diri mereka, bukan yakinkan rakyat, sebab rakyat tak percaya. Mereka sudah lemas dalam halusinasi mereka, dan mereka terus-menerus meyakinkan diri mereka bahawa nombor 1 Anwar popular, nombor 2 PH popular, nombor 3 mereka stabil. Okay? So why mereka nak meyakinkan diri mereka, sedangkan kalau dah stabil orang cuma lakukan kerja? Itu kena tanya mereka lah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.